Dalam beberapa acara minggu-minggu sebelumnya kita telah mengupas tentang akhlak, tentang karakter, integriti dan beberapa keburukan, dan kita kaitkan juga tentang kefahaman Melayu dan Islam. Maka saya fikir wajar pada sesi ini kita terangkan apa dia keistimewaan, ya, seperti mana yang susulan dari sejarah Melayu dengan pengalaman Si Kitul, Raja Mendelia, penerakaan, pengkhianatan yang terkait dengan soal akhlak dan juga kekuatan satu budaya bangsa. Dan ini dalam Islam kita terima ada kepelbagaian, ya, perbezaan kaum, kabilah untuk lita'arafu, ya. Dan juga dalam ayat yang berikut ini yang kita faham sebagai peringatan Allah SWT untuk menjadi semua manusia itu dengan kepelbagaiannya. Karena kalau Allah inginkan, semuanya tentu akan tetap menjadi satu, ya. Firman Allah SWT, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Jadi dalam kupasan ini maksudnya, dan kalaulah Tuhanmu wahai Muhammad menghendaki, tentulah ia menjadikan umat manusia semuanya menurut agama yang satu, tetapi tidak berlaku demikian. Dan kerana itulah mereka terus-menerus berselisihan. Ini surah Hud ayat 118. Jadi dalam pengantar ini saya nak khususkan kepada pengalaman sejarah kebudayaan Melayu. Kedatangan Islam dengan pelbagai teori, ya, menunjukkan bahawa Islam itu mengadunkan, ya, faktor akidah, keyakinan, tetapi juga aspek budaya. Dan di antara kupasan yang sangat mengesankan kepada beberapa generasi sejak tahun 70-an atau akhir 60-an adalah kupasan atau teori pengislaman oleh Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas, seorang sarjana ulum tanah air, yang menulis tentang di antara lain, ya, Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Ini penting saya ingat generasi muda. Kalau saya dulu baik sebagai guru atau profesor di Amerika dan menteri pendidikan, saya sering wajibkan bakal guru dan anak-anak muda dalam latihan untuk membaca, bukan saja untuk anak-anak Melayu dan Islam, tapi juga bukan Islam, supaya dia tahu tentang majoriti Melayu penduduk di Malaysia, orang Melayu ini ada sejarah dan budaya tersendiri yang terkait kuat dengan keyakinan Islam. Kita ambil umpamanya kupasan Said Muhammad Naqib Al-Atas, ya. Saya bernasib baik kupas kerana dia macam guru saya. Pernah umpamanya ke rumah dia maghrib, makan dengan isterinya Latifah, Maurid. Lepas itu Aisyah, dan kupasannya sampai pagi, ya. Dalam beberapa karya beliau termasuk risalah untuk kaum muslimin, Islam and Secularism, dan saya pernah umpamanya hadir dalam perdebatan dua beradik di antara beliau dan Profesor Husin Al-Atas. Bermula jam 9 malam habis 5 pagi. Jadi kami daripada duduk atau kerusi sampai ke lantai mencatat dan mendengar kupasan dan perdebatan di antara keduanya. Berbalik pada Islam dan dalam sejarah kebudayaan Melayu, tesis beliau ini penting, bahawa Islam ini tidak hanya merupakan pengaruh yang disebut oleh sarjana Belanda Van Loer dan Schricker sebagai thin veneer, mana kita ini pengaruh Hindu-Buddha dan Islamnya hanya selaput nipis ke atas. Tidak benar, kata Naqib. Dan dia bawa sebenarnya Islam telah menyediakan jiwa Melayu Indonesia ke arah pemodenan, kebebasan, keadilan dan kemuliaan kepribadian insan. Ini catatan
saya pribadi ya, tetapi yang dapat kita nukil daripada beliau ialah pengaruh Islam lah yang berhasil membebaskan budaya Melayu dari mitos yang khayal. Kerana banyak kepercayaan kita ya, hantu-hantu dan pelesit dan hantu raya dan pantang larang dan sebagainya yang tidak rasional, tidak berdasarkan akal, tidak selagi dengan kefahaman Islam, dan diganti menetapkan ini untuk yang disebut oleh Naqib, alam akal budi yang menuntut cara hidup yang tertib dan teratur ya. Jadi dari segi kekuatan akidah kepada satu sistem akhlak yang kemudian dia sebut sebagai merubah bukan sahaja rupa ya. Okey, tengok dari segi pakaian, itu rubah daripada sistem yang lama ya, kepada jiwa dan roh. Jadi dia kata menusuk sehingga ke jiwa, ke kalbu manusia Melayu itu. Jadi oleh demikian tidak boleh lagi dianggap sebagai lapisan nipis yang menyelubungi atau menutup budaya kita. Jadi kalau kita nak faham Melayu ini, asas dan pengaruh Islam itu sangat tebal ya. Dia dalam teori dia sebut soal bahasa. Bahasa Melayu asal itu dijadikan lingua franca, dijadikan ilmu, budaya bahasa ilmu, dan dimartabatkan itu dengan pengaruh Islam, sastra, kemudian dan budaya dan sistem pemerintahan dan politik keseluruhannya. Ini penting untuk kita masyarakat Melayu dan bukan Melayu di Malaysia ini faham ya, bahawa kalau kita tekankan kebangsaan Melayu dalam erti kata yang sangat terbatas dan ketepikan nilai akhlak, rasionalisme, akhliyah, kebebasan, ia akan menyebabkan faham Melayu itu menjadi perkauman sempit. Apa kata Naqib? Dan saya ambil nukil dari buku dia. Ini tidak berarti bahawa unsur-unsur Islam harus diabaikan, dileburkan atau ditenggelamkan dalam kebudayaan Melayu sehingga membawa kepada chauvinisme kemelayuan. Akan tetapi keseimbangan nilai-nilai Islam dan Melayu haruslah dituntut sebagaimana yang patut. Ini satu kenyataan yang sangat asasi yang penting untuk kita faham, iaitu kebangsaan Melayu, semangat kesedaran itu yang bangkit di negara itu wajar, harus didukung. Tetapi bila diremehkan, dikesampingkan pengaruh Islam, bahayanya ialah chauvinisme, perkauman sempit yang membawa arti penindasan, kezaliman, permusuhan kaum. Ini peringatan ini dibuat oleh Naqib setengah abad yang lalu ya. Jadi kita kena ingat dan pastikan bahawa faham kadang-kadang sering perbahasan Melayu Islam di negara kita ini kadang-kadang lari daripada kekuatan asas budaya Melayu yang memartabatkan kemuliaan insan, jiwa murni, akal budi, tetapi dibawakan soal darah dan keturunan dan warna kulit. Ini satu perikatan yang penting.